Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya kongsikan satu drama yang sangat menginsafkan, iaitu drama Maafkan Saya Cikgu. Drama ini mengisahkan dua anak kecil, iaitu Azali dan Azirun. Mereka tinggal bersama ibunya yang cacat. Kehidupan mereka miskin kerana kematian ayahnya. Kemiskinan menyebabkan mereka terpaksa berkongsi banyak hal, termasuklah berkongsi pakaian sekolah. Azali berperwatakan nakal tetapi pintar. Dia merupakan watak yang paling terseksa dalam cerita ini. Hampir setiap hari dirotan kerana lewat. Setiap kali dirotan, tidak ada alasan diberikan melainkan hanya meminta maaf. Keadaan itu menyebabkan dia mula mempersoalkan nasibnya yang miskin dan malang. Abangnya pula, Azirun, bersikap jujur dan patuh dengan perintah ibu dan ayahnya. Dia selalu menasihati adiknya. Dia abang yang baik. Di bahagian awal drama tersebut memaparkan suka dan duka kehidupan Azali dan Azirun sebelum dan selepas kematian ayahnya. Pada awalnya, mereka hidup bahagia. Tapi, selepas kematian ayahnya, kehidupan mereka menjadi miskin. Azirun dan Azali terpaksa membantu ibunya menjual nasi lemak secara jualan langsung. Itulah sumber pendapatan mereka. Dalam satu babak, ayahnya memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Jangan sesekali tinggalkan solat. Jangan sekali tinggalkan solat. Ya. Dan jangan sekali kita bergantung pada orang lain. Berusaha sendiri. Cara dia memberi pesanan seolah-olah itulah pesanan terakhir seorang ayah. Sangat lembut pesanannya. Isterinya terharu seperti merasakan bahawa suaminya tidak lama lagi akan pergi selama-lamanya. Kemudian, mereka berpelukan. Babak berikutnya, sebaik kelas tamat pada tengah hari, Yun terus berlari keluar dari kelas. Ia diperhatikan oleh cikgu. Cikgu juga tertanya-tanya dengan sikap Yun itu. Di lokasi lain, Azali pula menunggu baju dan kasut yang dipakai abangnya pada sebelah sesi pagi. Abangnya sampai termengah-mengah lalu meminta maaf kepada Azali. Seperti biasa, Azali yang menanggung derita dirotan. Ketika di sekolah, guru disiplin mula naik geram. Asyik lewat sahaja. Jika ditanya kenapa lewat, dia hanya diam dan berkata, "Maafkan saya cikgu." Dah berapa kali kamu kena rotan dengan cikgu? Dah banyak kali kamu kena rotan atas kesalahan yang sama, betul? Cikgu tanya, apa masalah sehingga lewat selalu dengan penuh geram. Tak sakit ke tangan tu? Tak kebas? Kebal ke apa? Cikgu terus mendesak untuk mengetahui masalah sebenar. Tetapi Azali kekal tidak bersuara. Hanya diam 1000 bahasa. Itu je lah. Bila cikgu tanya, kamu diam. Tak cakap sepatah pun. Apa masalah kamu sebenarnya? Ia membuat cikgu geram. Azali pelajar yang bijak tetapi selalu lewat. Kamu tahu tak kamu ni pelajar yang cerdik? Tiap-tiap hari datang sekolah lambat. Maafkan saya cikgu. Lepas tu besok kamu ulang kesalahan yang sama. Cikgu mula berandaian, adakah kamu bermain bola, bergaduh dahulu sebelum ke sekolah? Tengok baju dan kasut kamu ni. Kotor. Kemudian, dia pun menyuruh Zali masuk kelas. Maafkan saya cikgu. Dah. Pergi masuk kelas. Azali mula tidak tahan dengan nasib yang menimpanya dan mula mempersoalkan takdir hidupnya yang miskin. Kenapa hidup kita ni susah? Dia amat jarang memakan daging ayam. Hari-hari memakan telur ayam sahaja. Tapi, abangnya menjawab bahawa kita hendaklah bersyukur kerana masih ramai lagi yang hidup susah. Nak makan yang seketul pun susah. Katanya lagi, Allah sayang kat kita, sebab itu ujian banyak. Zali mula menerima nasihat itu. Ibunya pula amat pilu mendengar perbualan anak-anaknya itu. Babak berikutnya, Azali menyusup masuk sekolah melalui bawah pagar tetapi berjaya dikesan oleh pengawas sekolah. Cekap betul pengawas itu. Harap ketika besar nanti, dia boleh jadi pegawai tentera yang mengawal sempadan negara. Dia bukan sahaja tegas tetapi tidak ada kompromi dengan penceroboh. Undang-undang harus ditegakkan. Zali pun dihadapkan ke guru disiplin. Cikgu amat marah. Dia tidak tahu hukuman apa lagi yang sesuai untuk Zali. Dengan tegas, dia menyoal siasat apa masalah Zali sebenarnya. Tetapi, Zali tetap mengatakan bahawa dia tidak ada masalah. Kalau ada masalah, cerita dengan cikgu. Tak ada apa-apa masalah cikgu. Maafkan saya cikgu. Tapi desakan itu dibalas dengan maafkan saya cikgu. Cikgu Marzuki bingung memikirkan situasi itu. Bagi alasan kukuh. Baru cikgu boleh faham. Pada hari itu, Cikgu Marzuki akur Zali selamat daripada rotan. Begitulah rutin harian mereka. Di waktu pagi, seorang pergi sekolah dan seorang lagi berniaga nasi lemak. Tengah hari, mereka bertemu di satu tempat kemudian bertukar pakaian. Seorang balik rumah dan seorang lagi berlari ke sekolah dan menerima hukuman rotan. Dalam kejadian lain, Cikgu Yun tidak berpuas hati dengan keputusan ujian matematik mereka sedangkan UPSR tidak lama lagi. Cikgu memang langsung tak puas hati dengan keputusan kamu semua. Jadi, cikgu buat kelas tambahan selepas sekolah tamat. Maknanya balik lewat 1 jam daripada biasa. Cikgu nak buat kelas tambah matematik selama sejam. Yun bingung sedih. Bagaimana dengan nasib Zali? Yun akur. Dia tidak dapat lari dari kelas. Pada hari itu, Zali agak lewat datang. Cikgu hanya memberi surat amaran. Cikgu Marzuki tidak sanggup lagi merotan kerana tahu Azali tidak akan memberitahu alasan dia lewat. Dalam babak lain, Ibu Zali membawanya ke pekan.
Pada awalnya Azali tertanya-tanya ke mana ibu hendak membawanya. Ibunya memberitahu bahawa dia ingin membeli baju untuk Zali. Zali seolah-olah tidak percaya bahawa dia akan dapat baju baru. Maknanya, masalahnya akan selesai. Dia tidak perlu lagi terkejar-kejar ke sekolah dan tidak akan dirotan lagi oleh guru disiplin kerana lewat datang. Selepas selesai membeli, mereka pun pulang berjalan kaki. Sepanjang perjalanan pulang, dia sangat gembira. Mulutnya tidak berhenti mengekspresikan kegembiraannya. Namun, kegembiraannya berakhir sebelum dia memakai baju baharu itu. Ketika di jambatan, kegembiraannya membuatkan kakinya tersadung, lalu baju yang dipegangnya terlepas jatuh ke sungai yang airnya mengalir sangat deras. Beberapa kali Zali cuba terjun, tapi ibunya sedaya upaya menghalang anaknya. Bimbang dia lemas. Azali sangat kecewa dengan kejadian itu. Dia berasa hidupnya sentiasa malang. Babak seterusnya, guru disiplin cuba menyiasat latar belakang Azali yang bijak tetapi sentiasa lewat. Dia meminta maklumat keluarga Azali daripada kaki tangan pentadbir sekolah. Tetapi, dalam butiran maklumat itu tidak ada nombor telefon untuk dihubungi. Dia ingin berbincang dengan keluarga Azali tetapi gagal. Oleh itu, dia ikhtiar cara lain dengan cuba menyiasat Abang Zali pula. Ada satu malam yang sunyi, Azali berbaring di halaman rumah dan menatap langit. Dia ingin melayan perasaan. Kemudian, ibu pula datang untuk memujuknya. Cuba menyelami perasaan anaknya. Dia faham bahawa anaknya sangat kecewa kerana tidak dapat memakai baju baharu. Dia berjanji akan memberikan baju baharu lagi jika ada rezeki lebih. Janji itu membuat Azali naik marah. Janjilah. Bilanya dapat, Bu? Sekarang boleh dapat, tak dapat kan? Azali terus memberontak dan menyalahkan takdir. Ibu cuba menenangkan anaknya bahawa apa yang berlaku itu adalah ujian Allah dan mesti ada hikmahnya. Hikmah apa, Bu? Zali tak dapat pakai baju baru, hikmah. Kan tiada air laut sama. Ibunya terpaku, tidak dapat menjawab. Mendengar pemberontakan adiknya itu, Yun terus datang dan menampak adiknya. Azali tidak membalas, dia hanya menolak abangnya lalu pergi masuk ke rumah. Selepas itu, ibunya pula memarahi abangnya. Abangnya hanya berkata, tamparan itu perlu, jika tidak, ia akan lebih teruk di kemudian hari. Pertengkaran itu berlarutan hingga keesokan harinya. Pertengkaran bermula apabila Yun datang meminta maaf kerana menampar Zali, tetapi perasaan marah masih menguasai Zali. Dia tidak dapat menerima maaf itu. Kemudian, menyalahkan abang dan ibunya. Apa yang dilakukan Zali mesti salah. Abangnya sahaja yang betul. Abang sahaja yang bagus. Semuanya aku salah. Kau betul kan? Kau yang bagus kan? Selepas itu, dia meluahkan derita yang ditanggungnya. Kamu tak rasa apa yang aku rasa? Ya, ikau tak rasa lah macam nak lari kena rotan. Malah Zali mula menyalahkan takdir hidupnya yang miskin, tinggal di rumah buruk. Duduk dekat rumah ni, nak makan ayam goreng pun tak boleh. Tak boleh makan ayam goreng. Tiap-tiap hari makan telur. Telur. Nak jemput lah. Mendengar keributan itu, ibunya datang meleraikan keadaan dan berkata, ibu tidak pernah ajar anak-anak ibu menjadi kurang ajar. Ibu tidak pernah ajar berperangai tidak baik. Jika ayah masih hidup, mesti ayah sedih melihat perangai Zali. Kali ini, ibu mereka pula mula beremosi. Dia mula kelihatan akur dengan kekurangan dan kelemahan dirinya. Ibu ni bukan ibu yang baik. Sebab itulah ibu tak boleh nak bagi korang senang. Dia mula putus asa dengan anak-anaknya dan merasa dirinya tidak berguna langsung. Asyik makan telur je. Dia tidak mampu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ibu ni memang ibu yang tak guna. Puas hati. Ketika ibu mereka hendak beredar, kedua-duanya cuba memeluk ibunya tanda minta maaf. Ibunya hanya menepis pelukan itu, lalu terus meluahkan perasaannya. Tengoklah kaki ibu ini, berjalan pun tidak betul. Mesti kamu malu ada ibu yang cacat. Kedua-dua anak itu terus menyalahkan diri sendiri. Ibu bodoh. Ibu memang tak guna sebab tu kau duduk rumah macam ni. Tetapi ibunya berkata, jangan cari ibu lagi. Kamu tak perlukan ibu yang macam ini. Kedua-dua anaknya menangis merayu meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kemudian, mereka bertiga berpelukan dengan penuh emosi. Mereka dapat menerima ujian yang menimpa mereka. Tiba di babak akhir, seperti biasa. Balik dari sekolah, Yun berlari bergegas menuju tempat pertukaran pakaian. Ketika hendak melepasi pintu pagar, Cikgu Marzuki cuba menghentikannya untuk bertanya sesuatu. Tetapi, Yun hanya meminta maaf, lalu minta diri dan meneruskan lariannya. Ketika berlari, tanpa Yun sedari, Cikgu Marzuki mengekorinya kira-kira 70 meter di belakang. Yun menyelusuri jalan kecil hingga menuju ke pantai. Cikgu Marzuki mengekorinya ingin mengetahui sesuatu. Dari kejauhan, suara Zali menjerit, cepat. Yun hanya menyahut, Zali. Yun terus berlari, menemui adiknya yang sedang menunggu. Babak itu seperti pelumba lari yang sedang menyerahkan baton dalam acara lumba lari berganti-ganti. Ketika sampai di titik pertemuan, Yun membuka baju dengan kelam kabut, sementara Zali membuka kasut yang dipakai Yun. Sambil mulut berkata, cepatlah, dah lambat ni. Mereka sedaya upaya melakukan pertukaran pakaian dan kasut itu secepat mungkin. Melihat keadaan itu, Cikgu Marzuki terpaku. Matanya mula berkaca. Dia tidak dapat berkata apa-apa terhadap perkara yang berlaku di hadapannya. Zali memakai baju Yun, manakala Yun pula memakaikan kasut untuk Zali.
Semua dilakukan begitu pantas bagi mengurangkan waktu lewat. Ketika hampir selesai bertukar pakaian, Cikgu Marzuki menyapa mereka. Lalu cikgu pun berkata dengan suara yang amat dalam dan penuh emosi. Kenapa kamu tak pernah cerita langsung masalah kamu? Zali hanya menjawab dengan ucapan yang selalu didengar. Maafkan saya, cikgu. Jangan sebut perkataan tu. Lalu Cikgu Marzuki kata jangan sebut perkataan itu. Mungkin Cikgu Marzuki tidak sanggup lagi mendengar kata maaf dari Zali. Kenapa boleh jadi macam ni? Zali pun menceritakan bahawa sebelum ini mereka tinggal di Johor bersama ayah dan ibunya. Dulu kita orang tinggal kat Johor. Tapi Ayahnya meninggal ketika hendak menyelamatkan barang-barang penting termasuk pakaian sekolah mereka berdua. Kaki ibunya pula ditimpa kayu yang sedang terbakar menyebabkan ibunya cacat dan tidak dapat bekerja untuk menyara mereka. Keadaan itu menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan sehingga mereka berdua terpaksa berkongsi pakaian sekolah. kita orang dah tak ada abah. Ibu tak boleh kerja. Sebab tu kita orang macam ni. Mendengar cerita itu, Cikgu Marzuki bertambah sedih. Sekali lagi, Zali meminta maaf dan berkata dia tidak meminta apa-apa. Mungkin dia hanya minta agar cikgu mengerti dan memahami keadaannya. Cikgu yang sepatutnya minta maaf. Cikgu Marzuki pun memeluk mereka berdua. Jika melihat drama penuh, saya yakin ramai akan insaf dan menitiskan air mata. Pengajarannya. 1. Jangan sesekali putus asa dengan kehidupan. Kita perlu berusaha dan tawakal. 2. Jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menyerah dalam hidup. 3. Contohi Azali menyembunyikan kemiskinan untuk mengelakkan simpati, sebaliknya terus berusaha membantu ibu. 4. Contohi Cikgu Marzuki yang peka dengan masalah pelajar, tidak hanya menghukum tetapi perlu menyelami dan memahami masalah. Terima kasih buat pengkarya dan para pelakon. Maafkan saya cikgu. Drama ini sangat menginsafkan. Mohon jasa baik untuk mensubscribe, tekan loceng dan tekan butang share. Sekian, terima kasih.